Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha Tuan Imam kita, saudari Nazri, tuan-tuan ada di Adab Usul, ada di Jemaah Muslimin untuk sekalian rahimakumullah, alaihi jemaah sallallahu alaihi wasallam di sembahyang raya kalian untuk sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini, malam Rabu 9 Muharram 1443 Hijriah bersamaan 17 Ogos 2021 bersih, kita panjatkan setinggi puji dan syukur alhamdulillah alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib yang dipimpin oleh Tuan Imam kita, berzikir, berwirid, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh beliau. Mudah-mudahan kita semua akan berada dalam pemeliharaan Allah SWT
dikurniakan kesihatan, keafiatan, dan terus dijauhkan, dihindarkan dari segala mara bahaya, musibah, pada bencana wabak penyakit, utamanya virus Al-Corona ataupun virus COVID-19, yang mana kita telah berhadapan dengan virus pembunuh ini, virus berbahaya ini sejak tahun lepas lagi. Jadi sepanjang setahun lebih itu macam-macam lah yang telah berlaku, dan Alhamdulillah kita masih lagi mampu berkumpul di rumah Allah SWT ini dalam keadaan yang dibenarkan oleh pihak pengurusan agama negeri kita. Alhamdulillah. Yang paling penting ialah kita menjaga apa yang sekarang ini menjadi perkataan yang popular di mana-mana, daripada budak-budak, dari kanak-kanak sampai ke orang paling tua. Perkataan ini sangat dikenali, iaitu SOP. Jadi kalau kita ikut SOP, insya-Allah akan terhindarlah kita daripada wabak COVID-19, insya-Allah. Walaupun kita tak nafikan dalam seminggu dua ini cuaca di tempat kita hampir setiap petang hujan. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin tak berapa kuat berhadapan dengan hujan. Terlebih-lebih lagi kita golongan otai-otai ni, kata orang sekarang, otai-otai 45 ke atas ni otai-otai lah, tuan-tuan lagi berusia dari saya kan. Saya pun dah kira lagi 2 tahun dah, separuh abad kan, otai dia. Jadi masa untuk kita dah tak banyak sebenarnya. Masa untuk kita dah tak banyak kan? Sebab itulah bulan lepas kita mensyarahkan hadis ke-38 dalam kitab 40 hadis penuh hati ini, yang tajuknya pahala yang berterusan. Jadi kita dah baca dan syarahkan matan hadisnya bulan lepas. Pada malam ini kita nak syarahkan apa yang disyarahkan oleh Puan Guru kitab penulis buku ini atau kitab ini, Tuan Guru Al-Fadhil Al-Ustaz Tuan Guru Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi, hafizahullah ta'ala. Masih hidup lagi Tuan Guru ni. Kalau dalam kitab Jawi saya ini buku surat 105 keterangan. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah baginya peluang untuk menambah pahala. Di sedang hiduplah kita nak menambah pahala. Esok 9 Muharram disunatkan berpuasa hari Tasu'a. Lusa 10 Muharram hari Ashura. 2 hari ini disunatkan kita berpuasa. Ada kelapangan puasa. Kita tak rumah, tak buat apa-apa, puasalah kita. Kerana itu semua adalah amal ibadah yang kita boleh buat ketika dalam kehidupan kan. Bila dah meninggal kita tak ada peluang dah. Tak ada peluang untuk kita melakukan apa saja amalan yang kita boleh buat waktu kehidupan. Kerana kematian itu disebut oleh para ulama sebagai kiamat kecil. Kiamat kecil untuk setiap orang manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan melalui kiamat kecil ini. Terlebih lagi sejak akhir-akhir ini banyak berlaku kematian yang mengejutkan. Saya pada Facebook, lalu dekat Facebook ada orang ni meninggal, orang ni meninggal, orang ni meninggal. Kerana dalam sebuah hadis lain Nabi SAW menyebut antara tanda-tanda hampirnya akhir zaman ialah banyaknya berlaku kematian mengejut.
Lalu kat Facebook tu tengok orang ni, kadang-kadang kita tak kenal orang tu, tapi orang tu dikenali oleh rakan kita. Jadi dia lalu dekat Facebook kita tu, kat muka depan tu lalu tengok. Jadi ada nama dia, kita boleh klik situ, klik tengok. Allah mudahnya lebih kurang bayar kita juga. Bukan tua mana pun. Kadang-kadang usianya baru 30-an. Lebih kurang macam saudara Hizri punya usia meninggal. Jadi bila meninggal seseorang itu, maka terputus. Nabi SAW kata dalam hadis yang kita baca bulan lepas, maka terputus segala amalan dia. Segala perbuatan dia itu akan terhenti, baik kecil maupun besar. Sebanyak mana amalan yang telah dilakukan dia semasa hidup dahulu, maka sebanyak itu sahaja pahala yang akan diterimanya. Dia tidak akan dapat menambah lagi pahalanya, melainkan dari 3 sumber yang disebutkan dalam hadis di atas. Nak sembahyang dah tak boleh, nak puasa dah tak boleh, nak sembahyang macam mana kan? Badan dah terkunjur dah macam lagu nasyid tu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan hidup. Jasad dah terbujur dah, tak boleh buat apa. Pakailah alatan perubatan paling canggih, nak kejut pun. Dia sambung wayar kat dekat mesin tepi tu, lubur ya. Kalau ada dajuk ni tu dia ada juga, dia punya tonek. Sekarang ni yang rajin orang tengok oximeter kan. Kalau pergi farmasi pun boleh beli, kata dia pakai jari letak dalam rokok tu, boleh tengok kadar oksigen dalam tubuh badan. Kalau orang yang sihat dalam 90 ke atas lah, 90 ke atas persen. Kalau drop bawah tu kan, tu sekarang, dulu dia tengok hospital kan, ada mesin kan, mesin. Kalau ada denyut nadi ni, ada dia punya tu. Kalau mati dia macam tu, buat tak macam mana pun. Walaupun memang ada kisah-kisah di mana yang disangka mati itu sebenarnya belum ajal. Waktu orang tu faham apa pepatah orang tu dulu, berpantang mati sebelum ajal. Memang kalau tengok mati dah ni, tapi dengan takdir Allah, dia belum lagi sampai ajal. Adil. Kadang-kadang tak nak masuk dalam liang lahat dah, nak masuk liang lahat dah, dia timbul tengok jenazah ke Allah. Ini cerita, ada kisah-kisah yang kita baca. Bukan kisah bercakap dengan jin dan marjalis, bukan tu. Kisah-kisah yang kita biasa baca lah. Memang dah meninggal, nak masuk dalam lahat, tiba jenazah bergerak-gerak, nak kambui dah ni. Tengok macam mana gerak-gerak, buka tengok rupanya si mati ni boleh mati rupanya. Walaupun doktor dah sahkan. Sebab sekarang kalau mati dia FA akan check kan, cek kata memang dah tak ada arwah. Kita pun mati kapan memang dia beku macam tu, baik kan. Tapi dengan takdir Allah, bila nak masuk ke liang lahat tu, bila kita nak kambui, nak tutup papan tu, gerak-gerak. Rupanya Allah Ta'ala belum kata ajal dia di waktu itu. Serupa kan macam orang yang koma kan, macam orang koma kan. Orang koma tu boleh mati, tapi ketika dia koma, Allah Ta'ala bukakan hijab, roh dia boleh melihat apa yang orang biasa tak nampak.
Tuan-tuan tak percaya tadi ada Ustaz Kilhai dia cerita kisah Zaitun Sami'un 2007 silap saya ceramah Raja Ledang. Kata Ustaz Kilhai, aku ingat sampai hari ni masa koma, Zaitun Sami'un koma tu, Allah Ta'ala perlihatkan dia keadaan gambaran neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah bila sedar balik, sedar dari koma, Allah Ta'ala tak bagi 100%. Sengaja Allah Ta'ala bagi kesedaran pada dia. Jadi tarik break. Apa dia? Lama-lama tahun 80-an kenalah Zaitun Sami'un ni. Saya satu sekolah ni. Ini cerita-cerita yang agak lain daripada kebiasaan. Tapi kalau dah mati, matilah. Dah mati habis. Macam arwah Siti Sarah kan, dengan habis. Cuma beza kematian seorang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu saja yang membezakan. Tapi mati adalah mati, terhenti sungguh. Melainkan kata yang pengarang kitab buku ini, 3 sumber yang telah disebutkan dalam hadis yang kita baca bulan lepas. Pertama, sedekah jariah, iaitu segala wakaf yang pernah dijariahkan semasa hidupnya dahulu, seperti mewakafkan tanah untuk kebajikan, membina masjid, surau, sekolah, jalan, jambatan dan sebagainya. Selama harta benda itu digunakan orang, ia mendapat pahala yang mengalir masuk dalam suratan amal kebaikannya. Contohnya macam tuan-tuan bina surau ni, ada tak duit kita dalam pembinaan surau ni? Ada, tak banyak Ustaz, 200 pun sedekah jariah. Lagi surau ni masih berdiri dengan asasnya, kan? Pahala sampai. Walaupun kita dah tak ada so, walaupun kita dah kembali ke alam barzakh. Itu tuan-tuan kita dalam keadaan situasi sekarang ni, saya mengajari saya dan tuan-tuan, kita banyakkan sedekah jariah. Sebab kita tak tahu besok usaha macam itu ni. Tak tahu confirm ke kita boleh sampai umur 50. Ini saya cakap saya, tak cakap orang lain. Confirm ke kita boleh sampai umur 63? Umur Nabi wafat 63 tahun. Sampai ke kita apa yang Nabi sebut dalam hadis, inna amar ummati baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku antara 60, dalam lingkungan 60 ke 70 tahun. Sampai kita tak tahu. Dah ramai kita tengok orang umur 30-an, 40-an Allah tak ada jemput sekarang. Yang mana buat usia itulah baru nak membina. Kalau kita kata amal tu baru nak membina amal ibadah. Kalau keluarga tu baru nak ada anak seorang, 2 orang, baru nak beli kereta, baru nak beli rumah, baru nak bina kerjaya, itulah usia dia. Kalau 50 ni macam saya, lagi 2 tahun 50 kan, anak dah usah-usah lah. Melainkan kalau ada mambam je hari ni, itu cerita dia kan. Menjadi tak. Tapi kalau ada yang menyerah, ahlan wa sahlan kan. Takkan saya nak kata tak boleh, tak payahlah kan. Mencari tau. Tapi kalau orang offer diri, tak apa Ustaz, saya cuma nak bimbingan Ustaz je, duit soal kedua. Bertuah lah pada saya, kaki pada betul, kaki pada pokok dua. Ada juga mambam yang hari ni rezeki bak kata lampu rezeki Allah. Tapi kalau ikut logik, kita usia 45 ke atas ni dia dah lain. Dia tak macam umur 30-an, awal 40-an lain, tak sama. Melainkan kalau orang tu level dia level yang betul-betul kayangan lah, tu memang dia ada lagi, dia punya nafsu nak pergi atas lagi. Kalau
pegawai kerajaan tu, dia aku nak kejar KSN, ketua setiausaha negara. Wah, pasal dia pun dah dosa jawatan utama sektor awam. Kan? Memang dia kejar macam ketua polis Kuala Pinang, usia baru 49. Atas saya setahun 49. Sekarang dia jadi ketua polis Pulau Pinang. Mesti dia takkan ni. Aku baru 49, ada 11 tahun lagi nak kerja. 60. Mesti aku nak pasang halangan ini ketua polis negara. Tapi macam kita, macam kita lah kebanyakan kita ni, bila nak masuk 50 tu, kita tak pandang lah benda-benda ni. Kita lebih kepada nak mengumpulkan amal-amal. Sebab kita tak tahu berapa lama kita akan hidup. Selama harta benda itu digunakan orang, dia mendapat pahala yang mengalir masuk dalam suratan amal kebaikannya. Itu dia. Jadi amal jariah ni kita buat. Apa saja kita nampak, saya difahamkan ada perancangan nak membesarkan surau ni. Betul? Apa Izri? Ada perancangan nak besarkan surau ni. Walaupun masjid baru sedang dalam proses katanya. Masjid baru untuk Qariah ni lah. Tapi surau kita pun kita akan tangani je. Kita pun ada juga kita punya perancangan. Bukan untuk kita sebenarnya, untuk generasi yang akan datang. Jadi inilah semua akan jadi kita punya sedekah jariah. Kan? Dan apa saja yang dikatakan sebagai sedekah jariah, apa yang tergambar dalam diri kita sebagai sedekah jariah. Contohnya beg jenazah, sedekah jariah. Apa lagi yang kita nampak, yang kita boleh bayangkan sebagai sedekah jariah? Benda yang boleh mengalirkan pahala kepada kita. Ikut kemampuan kita lah. Itu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, iaitu segala ilmu yang dapat memberi kemanfaatan kepada orang lain dan dapat menambahkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selama ilmu itu masih lagi dikembangkan dan dipelajari turun-temurun, selama itulah orang yang mengajarkannya pada peringkat permulaan itu akan mendapat pahala yang berterusan yang akan dimasukkan ke dalam catatan amal kebaikannya. Bila dah halnya seorang yang mengarang kitab yang bermanfaat, ia akan mendapatkan pahala yang berterusan selama mana kitab tersebut dibaca dan dipelajari orang. Semua ilmu, tak kira ilmu agama ke, ilmu keduniaan ke, masuk dalam ni. Ilmu yuntafa'u bi. Kan? Ilmu kemahiran, ilmu perakaunan, ilmu perubatan, ilmu kesihatan, ilmu kejuruteraan. Apa lagi? Kalau polis, ilmu kepolisan, ilmu ketenteraan. Ini semua ilmu. Jangan dipandang ilmu tu, bila saya tunjuk ilmu yunta'u bi ni ilmu agama. Semua ilmu yang bermanfaat dia masuk dalam kategori ni, ilmu yunta'u. Hatta ilmu sukan pun ilmu yunta'u bi. Ilmu sukan, ilmu sukan dan rekreasi, apa tu apa? Kesihatan tubuh badan, kecergasan. Ini ada ilmu. Orang buat video cara-cara untuk membina kecergasan diri. Dia buat video dari YouTube, orang tengok, dapat pahala dapat. Kalau ramai orang tengok, dapat dia bayar oleh YouTube. Lepas tu saya cadangkan kepada surau ni, buat satu channel YouTube, dapatkan subscriber sekurang-kurangnya 1,000 orang. Dan setiap kali video yang kita buat, kita cuba dapatkan tontonan yang semaksimum mungkin, YouTube akan bayar.
Dan dia orang bayar pakai US dollar, bukan bayar pakai Indonesia. Saya dah rasa kitab itu tunggak daripada tahun 2012 atau okey ya. Dapatlah dalam 400 lebih. Alhamdulillah. Tapi itulah nak cerita. Bukan sekadar ilmu agama, ilmu yang lain-lain. Asalkan yuntafa'u bih, yang boleh dimanfaatkan. Macam mana contoh saya difahamkan sekarang ni ya, kita tengok orang buat video pasal tanjak kan. Jenis tanjak dalam alam Melayu, buat video jenis senjata, jenis apa lagi, pakaian-pakaian. Ini semua adalah ilmu yuntafa'u supaya generasi akan datang tahu. Yang mana bangsa Melayu ini satu masa dulu pernah menguasai Nusantara dan pernah sampai ke Eropah zaman tu. Orang masyarakat di dunia menghormati bangsa Melayu. Tapi bangsa Melayu ni naik pasal apa? Waktu itu kerana mereka ni berpegang dengan agama Islam. Orang Arab suka. Bila kita meninggalkan agama Islam, habis. Orang Arab bila meninggalkan Islam, habis. Saya pun dah hormat orang buat orang bijak je. Jadi kesedaran itu nak dibina di kalangan generasi muda ni supaya tidak melihat lekeh lagi dia orang Melayu ni. Tak. Orang Melayu ni dia ada budaya dia. Ada budaya dia, ada kehidupan dia, ada sastra dia. Terus saya baca buku Jawi ni, pasal kita boleh baca, baik kita baca kan, supaya tidak hilang. Sok Khabar Jawi dah tak ada. Dulu ada juga Sok Khabar Jawi, Pusat Melayu, sekarang dah tak ada. Tinggal buku-buku macam ni lah yang masih ada. Saya ingat dulu ada seorang, tak pasti masih hidup ke lagi, ada pernah meninggal, Pak Matlu, mengajar tulisan Jawi. Itu semua adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu-ilmu yang dimanfaatkan supaya dia tidak pupus dari ditelan zaman. Itu pun macam tanjak tadi kan, bagus juga, saya suka. Kalau di surau ni ada satu kuliah khas berkaitan dengan sejarah alam Melayu dari perspektif ilmuwan Islam Nusantara, bagus. Memang cantik. Kalau dapat cari orang yang boleh syarah kan, dia tahu. Jadi mana kaji balik siapa dia Hamzah Al-Suri, siapa dia tokoh-tokoh ulama Nusantara yang awal ya. Supaya ilmu tu bermanfaat, tidak pupus. Tanya anak-anak itu, anak-anak perempuan itu, tahu tekat tu apa? Tekat tak tahu. Tanya mak dia pun boleh juga tahu. Itu saya tanya anak, mak dia pun tak tahu tekat tu apa. Tekat dia satu ilmu jahitan Melayu di kalangan wanita Melayu. Tekat, cari dalam Google. Tekat tu apa? T-E-K-A-T. Nak buat bantal kahwin tu, pakai benang mai. Tekat nama dia. Macam sulap ada kuah kan. Itu songket tu. Itu semua ilmu yuntafa'u bih tu. Jangan kita pandang bila ilmu yuntafa'u bih itu ilmu agama sepatutnya. Segala ilmu yang boleh dimanfaatkan, ianya adalah ilmu yuntafa'u, yang mana kalau orang seseorang itu mengembangkan ilmu itu, dia akan jadi amal jariah, akan jadi satu amal jariah yang pahalanya berdekalan. Wallahu a'lam. Baik. Ketika
ketiga, anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapa. Melahirkan anak yang soleh yang bertakwa dan berwibawa adalah impian bagi setiap ibu bapa. Namun di mana datangnya buah kelapa kalau yang ditanam itu adalah benih pinang. Dalam ni masa ni, insan soleh tidak dapat dilahirkan dengan didikan yang soleh, ini buruk yang jauh dari nilai-nilai agama, atau diasuh oleh suatu lingkungan yang tidak sihat. Insan soleh adalah buah dari didikan yang berterusan dan pembinaan yang tersusun rapi. Ia merupakan hasil daripada kegigihan ibu bapa, guru dan lingkungan yang sihat serta suasana yang membina yang dapat menghantarkan anak tersebut ke pintu gerbang ketaatan. Yang ketiga ni ulang. Sebab nak bina, nak didik anak yang jadi anak soleh, bukan mudah. Bukan mudah. Sebab apa? Sebab keadaan sekarang ni, kita mak bapak tak boleh kawal anak kita macam dulu-dulu ya. Saya ingat dulu time-time hujan petang tadi main bola kat padang, balik siap potong menyaru. Memang kena sebat lah. Masuk dia tak pergi, tak mandi kat pipe keluar tu, masuk macam tu je, memang kena. Kau dah pandai main hujan kan, mandi kat depan dulu, buka baju semua. Takkan nak pergi boril bawah rumah? Tahu pula. Tak kira mandi je. Puasa buka mandi boril bawah rumah. Nasib baik depan rumah tak ada awet lawa-lawa. Kalau tak malu. Lagi sama sekarang viral pula. Malu. Abang jangan tak belanja Ina Ina ada gambar abang. Paksa belanja. Tak boleh makan sekali pun tapau hantar COD je. Dah ada gambar Abang Azmi mandi boril dalam rumah. Itu zaman sekarang, zaman dulu tak ada. Boleh tanya soalan sedekah? Sedekah. Arwah tu saya dah tinggal kat harta. Apa tu dia ada pendapatan lah. Okey. 1/3 pendapatan tu kita infakkan zakat daripada orang tu boleh? Sekarang ni harta yang ditinggalkan itu ada beberapa bukan benda. Satu, adakah dia ada wasiatkan? Itu first. Kalau dia ada wasiatkan, kita boleh ambil 1/3 je. Kalau dia tak ada wasiatkan, mesti dipersetujui oleh semua waris yang berhak mendapat agihan pembahagian harta pusaka. Tak, maksud saya Pak, contoh dia tinggal harta tu. Okey. Kami ada waris dulu 1/3 tu kita infakkan kepada orang tua. Okey. Infakkan. Okey. Jadi dia kira faham. Maksudnya sekarang ni dah ada persetujuan dah ni. 1/3, 2/3 kita bagi dah. 1/3 ni kita gunakan sebagai dia punya amal jariah. Okey. Sampai dah. Cuma yang tak sampai korban tak ada untuk si mati. Ustaz dia lepas mati anak Adam terputus. Iyalah. Tapi mana kita ambil kata arwah ni, kita nak bina amal jariah dia. Walaupun dia tak pesan masa hidup dia, tapi kita ni nak tanda sayang kepada si mati ni, kita nak bina amal jariah dia. So kita dengan persetujuan semua waris, maka 1/3 harta tu boleh digunakan untuk amal jariah tadi. Contohnya duit tu kita buatkan contohnya macam kita pasang aircon surau ni ke, ataupun kita taruh signboard elektronik ke, ataupun benda-benda yang berkaitan untuk membina amal jariah ni, tak ada masalah. Memang terputus yang tadi sedekah jariah. Sedekah jariah ni tak mesti masa seseorang tidur. Kalau dia dah mati pun, kalau si waris ni bersepakat, yang jadi isu yang banyak sekarang ni, hutang-hutang tak payah.
hutang si mati tak bayar, fidyah si mati tak bayar, haji si mati tak buat, tak dibandalkan. Kemudian peninggalan arwah dibagi-bagi sama rata, ataupun dibagi mengikut kaedah orang lain. Bila dah bagi, tanya pula, arwah ni hutang siapa nak bayar? Arwah ni ada fidyah siapa nak bayar? Arwah mak bapak kita ni haji tak buat lagi, siapa nak buatkan? Siapa nak buat? Semua dapat duit lah, tolak lah, lama hutang kendala lah. Patut itu buat dulu. Dah clear semua yang berkaitan tadi, barulah kita buat pembahagian. Barulah ada kata sepakat, kita nak tengok arwah ayah kita ni dulu, nampak macam kurang sikit apa amal, kita nak tambahkan pahala dia. Kita ambil 1/3 untuk sedekah jari amal jariah dia. Boleh? Sebab anak-anak dia tadi sepakat. Kalau ada yang tak sepakat, tak jadi. Dia kena sepakat. Sama sebenarnya pembagian harta pusaka pun sama. Kalau adik-adik semua sepakat bagi sama rata, boleh. Faraid boleh diletakkan sebelah. Tapi kalau masing-masing tak sepakat, kena ikut faraid, 2 untuk lelaki, 1 untuk perempuan. Wallahu a'lam. Jadi tu menjawab persoalan tadi. Boleh walaupun si mati ayah kita tu masih hidup, dia tak pernah cakap pun apa-apa, tapi kita sebagai anak, kita rasa kesian ayah kita ni, kita nakkan dia pahala dia tu berterusan. Dan ada juga kisah-kisah bila buat macam tu, Allah Ta'ala bukakan hijab, anak tu jumpa, mimpi jumpa ayah dia, jumpa mak dia dalam keadaan mak ayah dia senyum. Senyum tu sebab apa? Sebab tindakan kita tu memberi manfaat kepada dia. Senyum tengok baju tu cantik, belum jumpa dulu baju tak berapa lawa. Lepas kita buat benda-benda tu, lupa balik mimpi, bajunya dah cantik dah, berkilat-kilat. Muka pun senyum, dia buka ada senyum. Jadi mana dia setujulah cara kita buat tu. Kan? Wallahu a'lam. Jadi anak soleh tadi, itulah tadi tuan. Anak yang soleh, dia akan buat sesuatu yang memberi manfaat kepada kedua ibu bapa dia. Sama ada ia lahu berdoa untuk kedua bapanya, ataupun daripada harta peninggalan arwah bapa ni dibuat sesuatu yang boleh memberikan pahala yang berterusan. Macam tuan kata tadi kan, anak soleh tu. Kalau anak tak soleh, dia tak fikir tu, ini bodoh lah, seorang-seorang dapat 2 juta. Contoh kan. Si mak ayah kita tu, dia punya halal tak pergilah keting kita seorang-seorang 2 juta ni, siapa nak bagi 2 juta? Kita bekerja pun sepanjang kita boleh bekerja pun tak tentu lagi dapat 2 juta. Ini orang tua kita meninggalkan tanah tu nilai 2 juta. Saya apa nak bagi? Kebanyakan orang macam tu, gelap mata tengok harta yang ditinggalkan. Tak ramai anak-anak yang memikirkan tentang bagaimana ayah dia boleh meneruskan pahala, yang boleh membina pahala yang berterusan. Melainkan anak itu anak soleh. Soalan yang cantik. Saya tukar soalan tu, saya mula kurang faham sikit. Baguslah. Inilah anak soleh yang Nabi sebut yad'u lahu. Bukan saja berdoa, tapi harta mak ayah yang ditinggalkan tu dibuatkan sesuatu yang boleh memberi pahala berterusan kepada arwah mak bapak dia, walaupun mereka dah tak ada. Sebab walaupun mereka masih hidup tak pernah cakap apa-apa pun, tak pernah wasiat. Kalau wasiat dia cerita lain, 1/3 lah. Ni wasiat pun tak ada. Tapi kita anak-anak kita berfikir, alangkah baik kalau 1/3 harta peninggalan mak ayah kita ni kita buatkan satu benda yang diinfakkan pada suatu benda yang menjadi jariah, supaya pahala dia boleh berterusan sampai bila-bila. Allahu Akbar azim.
dapat semua orang macam tu, anak soleh macam tu, Allah bantu. Bagus juga tu. Idea pada kami nanti, kami adik-beradik ni, kalaulah situasi yang sama kami hadapi nanti satu masa, ini apakah adik-beradik dia? Tu pun ada satu benda termayang kita ni, supaya pahala dia orang berterusan. Jangan fikir gelap mata lah. Setengah orang tengok 2 juta gelap mata, tengok 1 juta gelap mata, tengok sajalah 3 Abdul, 5 juta pound sekali. Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Akhirnya ditipu statik segala-gala. Dan yang cerdik Abdul Wahab. Mestilah kalau biar beli buat watak dia bodoh, tak kena lah. Mesti watak dia pencerdik lah. Tapi ada pengajaran. Anak yang soleh lah anak yang tidak gelap mata melihat harta. Wahai dialah penerima harta pusaka yang paling banyak di kalangan adik-adik dia. Ini harta di luar negeri. Kan? Termasuk di Tanjung Rambutan dan juga Baik Ustan, dekat-dekat dengan kesihatan. Ya. Saya nak tengok rasa. Ya. Macam saya ada arwah kumpul saya, dia Okey. tendera. Bukan tendera. Okey. Dia dengan isteri dah meninggal. Okey. Kemudian dia punya anak lelaki semua. Okey, you. Okey, yang 3 perempuan. Okey. Macam kami, macam isteri saya, dia pemegang duit pencen lah. Okey. Setiap bulan. Okey. Macam contoh saya bagi diri saya, apa kata kalau kita ambilkan RM50 ke 10 tahun. Okey. Setiap bulan. Okey. Kita buat infak. Okey. Tapi kalau katakan ada adik-beradik dia macam kata ayah lah apa semua, perlukan adik saya memaksa ataupun contohnya dan dia kami ambil 50 tu, kami buat dari infak. Sebab yang pegang kat OKU, pegang perbelanjaan Atau maksudnya ambil pencen tu dia akan masuk ke akaun isteri saya. Yalah, betul lah. Maksudnya isteri tuan lah yang pegang kuasa duit pencen untuk anak adik OKU tu kan. Tak ada isu dia tu, tak ada masalah. Pasal kuasa pada isteri tuan. Lain kalau benda tu menjadi benda harta pusaka. Maksudnya harta pusaka macam tadi lah. Itu kalau adik-adik bersetuju. Ni sekarang ni dah menerima amanah, harta amanah. Selagi perbelanjaan untuk adik OKU ni cukup, kita apa kata orang ambil 50 tak ada isu. Tapi cuma macam yang lain-lain tu dia macam tak apa. Memanglah kalau dia tak setuju, kalau okey, soal dia sekarang cukup tak perbelanjaan? Kalau cukup, Kalau tarik 50 tak cukup perbelanjaan, minta pada adik-adik lain, itu mau tak boleh. Kalau 50 tu ambil 50, kita nak beda infak tadi 50. Contoh kan, dia dapat katalah sebulan dapat 400 contoh. Baru 50 ada 3,5. 3,5 tu dikira cukup, ada lebih lagi tiap bulan. So tiap bulan tu kalau dia tengok katalah lebih RM50 contoh kan, 50 kali dengan 12,600 setahun. Yang akaknya dapat, isteri tuan dapat inilah kata dapat kumpul pembelajaran adik OKU ni daripada dia punya benda tu tak masuk yang 50 kita ambil untuk infak kan, ada lebih pula lagi. Pencen ni 1-2. Banyak tu. Tu takkan jadi isu 50. Sebab dia bukan harta pusaka, dia harta amanah. Harta amanah. Siapa yang dia amanahkan? Tapi dia tak masuk cuma kami sebagai pemegang lah. Iyalah. Harta amanah macam kita harta amanah lah. Bila harta amanah ni, siapa yang pegang amanah tu dia bertanggungjawab. Lain kalau adik OKU tu tak cukup makan, adalah cerita. Sampai pergi minta, sampai pergi masuk jadi faham kan? Beritahu dia tak cukup makan lah, semua lah contoh kan. Tu baru dia jadi isu. Nampak? Sebab itu harta amanah, bukan harta pusaka ni. Kalau benda tu ditinggalkan untuk semua waris, tu baru settlekan dulu hutang semua, badan haji tu semua, kafarah apa tu, fidyah semua, baru kita bagi-bagi ikut
fawaid ataupun pembahagian sama rata ikut persetujuan waris. Cerita lain. Kalau waris setuju 1/3 nak kita nak buat untuk nak infak, nak bina harta jariah untuk arwah mak ayah kita, okey kan? Kata dia, boleh. Tapi ini harta amanah. Pemegangnya seorang je. Iaitu isteri tuan kan. So isunya nak isu apa takkan cedok RM50, bukan cedok RM500 atau RM5,000. Melainkan kalau adik yang keliru ni tak cukup pertanyaan, tu cerita lain, itu tak boleh. Jadi jatuh haram hukum dia. Kalau cukup mencukupi kan, macam nak 50 kan. 50 je pun, takkanlah 50 pun nak kedekut kan. Bagilah peluang untuk si mati ini membina amal jariah dia, infak jariah dia. Dan kita sebagai anak itu, kata anak soleh ni, kalau anak soleh ni fikir tu. Kalau anak tak soleh ni tak fikir tu. Bodoh RM50 ni masuk poket ekor ni bagus. Tu kalau anak yang tak soleh. Kalau anak soleh ni tak fikir tu. Dia fikir macam mana aku nak gembirakan mak ayah aku di alam barzah dengan harta yang kedua dia kumpul di dunia dulu. Macam mana kita yang tinggal, anak-anak yang tinggal ni nak buatkan sesuatu. Itu anak soleh tadi. Katakan doa dia, doa itu pun satu lah. Tapi mana lebih daripada itu. Jadi soalan tuan tadi itu, dia membuka kepada ruang kepada benda-benda lain untuk kita hurai. Sebab itulah ciri anak soleh. Kalau anak tak ni, belum apa-apa lagi dah berbun. Merah tanah kubur dah bergaduh pasal harta. Tu jadi macam Tiga Abdul tu. Mati belum ke bumi lagi. Rasul kira lah satu. Tak pun. Sekarang akan dia fikir. Berkata nak pujuk ayah pergi hospital tak mau. Gaduh dengan adik. Adik pula jadi angin pula, angin semua. Elok. Patut benda tu dirunding dengan cara yang tu nampak. Tapi bila adik-adik ada konflik, dia macam tu lah. Dia tak ada cara-cara baik runding, berkasar ke. Sebab dalam kepala masing-masing dah ada benda yang dipikirkan. Bukan nak bagi ayah tu sehat balik, ayah tu pulih balik. Tak. Kalau mati ayah kita, berapa kita boleh dapat? Betul. Ini ada harapan nak mati je. Semua tu kita kaji. Itu dia pengajaran dia. Okey, Alhamdulillah. Terus saja lah kot 2 soalan. Ini pun dah isyak lah. So insyaAllah kita akan sambung hadis yang ke-39. Sumber pahala itu banyak. Jadi hadis yang kita bincang pahala terusan sumber pahala. Sumber pahala yang banyak ni mai tang mana, kita akan bincang hadis yang berikut pada tarikh yang akan kita berjumpa kembali pada bulan September, iaitu pada 21 September 2021. 21 September 2021. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita dan untuk kita bertemu kembali di dalam pada tarikh yang disebutkan tadi, 21 September 2021, hadis yang ke-39. Sumber pahala itu banyak, insyaAllah. Muka surat dalam kitab Jawi ini 107. 21 September 2021, insyaAllah. Mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelapangan kepada kita dan bukan saja kelapangan kepada kita, kemudahan kepada kita. Kerana kita antara negeri-negeri yang memudahkan umat Islam mengunjungi rumah ibadah tanpa terikat sepenuhnya kepada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan pusat. Alhamdulillah. Antara negeri yang saya tahu dah Perak, Pahang, Alhamdulillah, tak ada masalah. Yang penting ikut SOP itu saja. Ada negeri-negeri jadi kita tak boleh, kita kena berlaku adil lah. Itu je. Tapi kita di sini Alhamdulillah, perkeliling terbaru menyatakan semuanya berjalan seperti mana yang telah berjalan.
billahi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita jumpa pada waktu disebutkan nanti 21 September 2021. Dan yang baik itu dari Allah SWT, dan yang kurang itu daripada sisi saya mohon maaf kalau ada apa-apa yang terkasar masa dan menjadi sungguh kata dalam kuliah ini, dan mudah-mudahan ilmu ini sampaikan sedikit ini ada manfaat yang hidup kita bersama dalam membina kehidupan yang mahir dunia sampai kaya bersama isteri suami dan anak-anak kita insyaAllah. Dan kita bertemu lagi pada waktu-waktu akan datang. Allah SWT berprofikum Aku lukal yazallahu fa'azim liwalakum. Dan kita ketemu pula kita dengan tasbih al-kafaratul aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was mursalin Muhammadin rasulullah. Allahumma hamdi lana wa laka wa summa. اللهم إنا نجعلك في نبور أعدائنا ونعوذ بك من شرهم. اللهم ربنا اجعل لهم خارج جمعهم وشتت كلمة وزازل أنت وسمي من كلابك يا قهار يا جبار يا متكل يا الله يا الله يا الله. اللهم يا نزل الكتاب ويا رجال واسم الأحزاب بإذن وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا زدنا من فهم يا أكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك إليك المصير. ربنا تقبل منا دعانا وحسنا وإيمانا ولقانا وعمل فإننا مباركا بشر على مباركك السميع العليم. وتب علينا يا مولانا أنت توكلنا على الناس بارك الله فسلام والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إلى أن كنتم كرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.